Tajuk utama 27 September, adun galas Cik Hashim Sulaima meninggal dunia. Turut dimuatkan 290 kes peguam salah guna kedudukan disiasat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 4 anggota pasukan gerakan am maut apabila truk polis yang dinaiki bertembung dengan sebuah trailer. Kejadian di kilometer 7.6 Jalan Labuk Sandakan turut menyebabkan 3 yang lain cedera. Yang maut dikenali sebagai Lance Corporal Sapieh Jalhani, Sarjan Has Hamdi Abdullah, Lance Corporal Agustin Lee dan Sylvester Asin. Kejadian berlaku 4.30 pagi. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan, Muhammad Razali Awang Ahmad, 3 anggota mati di tempat kejadian. Manakala seorang lagi dalam perjalanan ke Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Ketika kejadian, truk polis dalam perjalanan menuju ke Sandakan manakala lori datang dari arah bertentangan. Pemandu trailer dilaporkan hanya cedera ringan. Punca kemalangan sedang disiasat. Satu lagi pilihan raya kecil akan diadakan di Kelantan berikutan kematian Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Galas, Cik Hashim Sulaima, 46 tahun, yang dimasukkan ke Hospital Al-Islam di Ibu Negara sejak 2 hari lalu kerana barah usus meninggal dunia petang tadi. Menurut Pengarah Majlis Tindakan Dun Galas, Husim Ahmad, Allahyarham menghembuskan nafas terakhir kira-kira jam 4.30 petang tadi. Jenazah Allahyarham dibawa pulang ke kediamannya di Gua Musang, Kelantan dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Kerinting tengah malam ini. Allahyarham meninggalkan 2 balu iaitu Cik Busu Junoh dan Aida Zakaria serta 12 anak berusia 6 bulan hingga 19 tahun. Antara yang menziarahi jenazah Allahyarham yang disembahyangkan di Masjid Kampung Baru ialah Timbalan Presiden PAS Nasharuddin Man Isa. Pada pilihan raya umum 2008, Cik Hashim yang mewakili PAS berjaya merampas Dun Galas daripada Barisan Nasional dengan majoriti 646 undi. Beliau mendapat 4,399 undi, menewaskan penyandang dari BN, Saufi Deraman yang mendapat 3,753 undi. Sementara itu di Kota Baru, Mursyidul Ampas yang juga Menteri Besar Kelantan, Datuk Ni Aziz Nikmat, mengucapkan takziah kepada anggota keluarga Allahyarham Cik Hashim. Takziahlah kepada keluarga dia, ada penyokong PAS di kawasan dia, supaya doa masing-masing doa belakalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa yang berhormat. Kalau ada dosa, tentu ada dosa manusia ni. Boleh dia ada pilihan yang kecil, dia agaknya kita siap-siap lah. Datuk Ni Aziz ditemui di kediamannya di Pulau Melaka. Tapi dia bertekad. Beberapa serpihan kecil dipercayai tulang manusia ditemui di ladang ternakan milik suspek utama di Ladang Gadung, Banting, Selangor. Pihak forensik sedang melakukan siasatan lanjut berhubung penemuan terbaru itu. Siang tadi, pasukan penyiasat kes pembunuhan kejam Jutawan Kosmetik, Datuk Susilawati Lawia dan 3 yang lain sekali lagi berkampung di ladang ternakan milik suspek utama itu. Turut dibawa 4 suspek yang juga pekerja ladang berkenaan. Kenderaan pasukan forensik dilihat mula memasuki ladang ini kira-kira jam 11 pagi. Disusuli van yang membawa 4 suspek tiba kira-kira 15 minit kemudian. Namun suspek utama yang juga seorang peguam tidak kelihatan. Wakil media turut berkampung di depan pintu masuk ladang milik ini. Namun diarahkan meninggalkan kawasan terbabit sebaik pasukan penyiasat mula memasuki ladang. Tiada jengkaut dan jentera bomba dilihat memasuki kawasan ladang seperti semalam. 7 kenderaan pasukan penyiasat dilihat meninggalkan ladang kira-kira jam 3.30 petang. Pasukan penyiasat semalam dilaporkan menemui sejumlah tulang manusia di 2 lokasi iaitu di dalam dan luar ladang milik suspek utama. Petunjuk baru itu dipercayai ada kaitan dengan kehilangan ahli perniagaan dari Sungai Petani Kedah, Muhammad Syafiq Abdullah. Menyalahgunakan kedudukan profesional peguam untuk menipu pelanggan. Dari dokumen seperti geran tanah, affidavit yang ditender di mahkamah turut dipalsukan. Itu antara 290 kes yang kini disiasat mengikut Akta Termaktub. Dan dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ini sahaja, 35 peguam ditahan kerana pelbagai kesalahan. Dalam hal ini, Jabatan Komersial setakat ini sedang menyiasat sebanyak 290 kes kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peguam. Dalam pelbagai kesalahan yang sebut tadi iaitu penipuan, pecah amanah jenayah,
pemasaran dokumen bagi kes-kes geran tanah dan lain-lain, dan juga pemasukan affidavit. Pecahan kes termasuk 10 di Selangor, 8 di Johor, masing-masing 4 kes di Kuala Lumpur dan Kedah, 3 Perak, 2 di Pulau Pinang dan 1 kes di Melaka. Terbaru, seorang peguam berusia 50 tahun ditahan di rumahnya di Bandar Sunway kerana dipercayai melakukan penipuan menerusi penjualan tanah mencecah nilai 15 juta ringgit membabitkan geran palsu. Peguam terbabit akan didakwa di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tidak lama lagi. Mungkin sebentar lagi. Menjelaskan lebih lanjut, Datuk Noriah berkata 290 kes yang disiasat itu termasuk siasatan berhubung pembabitan suspek utama, kes pembunuhan jutawan kosmetik Datuk Susilawati dan 3 individu lain. Penyiasatan menjurus kepada pemalsuan dokumen penting jual beli tanah di Pulau Pinang. Dalam kes Susilawati yang tanah dicari dekat Pulau Pinang tu, macam untuk ada perkembangan? Belum ada lagi, kita masih siasat termasuk dalam 290 yang saya sebutkan tadi, masih dalam siasatan. Dalam pada itu, Presiden Majlis Peguam Raghuna Kesavan berkata pihaknya sedia membantu polis menyiasat ahlinya yang menyeleweng dan pecah amanah. Kami tidak akan membela mana-mana ahli kami yang terlibat dalam kes-kes seperti ini. Juga kami memberi sokongan kepada pihak polis, pihak berkuasa yang lain, dan sekiranya mereka memerlukan sebarang bantuan, kami sedia memberikan kerjasama. Menurut Raghuna, Majlis Peguam mempunyai seramai 13,000 ahli. Daripada jumlah itu, 30 ahlinya telah disingkirkan dan dilucutkan keahlian kerana terbabit dalam kes rasuah, penipuan dan lain-lain jenayah. Pun begitu, orang ramai dinasihatkan tidak perlu ragu-ragu untuk mendapatkan khidmat peguam bagi mengendalikan kes mereka. Maklumat lanjut boleh layari di laman web tertera. Belum pun lagi diberi kepercayaan untuk mentadbir negara, pemilihan peringkat cabang Parti Keadilan Rakyat PKR sudah kecoh. Justru Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu rakyat menilai keupayaan parti pembangkang yang semakin teruk dilanda masalah dalaman itu. Kita lihat dalam keadaan peringkat awal saja bila ada proses pemilihan berlaku kecoh. Satu macam punya kecoh. Tapi saya fikir itu masalah mereka lah. Yang penting rakyat harus mengambil iktibar daripada apa yang berlaku itu tentang bagaimanakah mereka kalau di peringkat ini dalam soal mentadbirkan parti menghadapi masalah kekecohan yang saya fikir bukan saja berlaku di satu dua tempat, di banyak tempat yang lain. Tan Sri Muhyiddin mengulas kekecohan pada pemilihan beberapa cabang PKR di Kapar, Klang dan Lembah Pantai semalam. Sementara itu, bekas Setiausaha Agung PKR S. Jenapala Perumal masih belum mendapat sebarang kata putus mengenai kesahihan pemecatannya daripada parti itu. Dalam satu kenyataan, Jenapala mendakwa ada bukti bahawa beliau masih lagi ahli PKR. Justru kenyataan Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution berhubung perkara itu disifatkannya pembohongan besar. Turut dilabel pembohong besar dan talam dua muka penasihat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kononnya akan bersikap berkecuali pada pemilihan agung parti itu November depan. Menurut beliau, apa yang sebenarnya berlaku, Datuk Seri Anwar berusaha keras memastikan calon pilihannya Azmin Ali menang jawatan Timbalan Presiden. Jenapala juga akan terus membongkar satu persatu kepincangan dalam PKR, terutama taktik kotor yang dilakukan Datuk Seri Anwar dan Azmin menjelang pemilihan parti itu. Di Johor Bahru, bekas orang kuat Datuk Seri Anwar pula membuat kenyataan berikut terhadap Presiden PKR, Datuk Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Pelakon terbaik watak talam dua muka dalam soal sokongan kepada calon jawatan Timbalan Presiden pilihan suaminya. Dia sokong, semua orang dia sokong. Azmin dia sokong, semua dia sokong. Dia apa dia yang lelaki Anwar Ibrahim dia cakap, dia ikut. Dia satu presiden. Dia presiden, dia puppet yang presiden. Dia bukan. Menurut Datuk Nala, selain menjadi Presiden boneka, Dr. Wan Azizah juga adalah pak turut kepada Datuk Seri Anwar bagi mencapai agenda peribadi mereka. Datuk Nala turut mendedahkan taktik kotor seperti itu berlaku pada pemilihan PKR 2007 apabila beliau diminta menarik diri bertanding naik Presiden bagi memberi laluan kepada Azmin.
Seperti yang dijangka, PKR enggan mengakui sebarang kelemahan dan masalah dalaman menjadi punca kekecohan mesyuarat pemilihan di 7 cabang parti itu setakat ini. Sebaliknya, Setiausaha Agung Parti itu Saifuddin Nasution Ismail menuding jari kepada orang luar yang didakwa sengaja menimbulkan kekecohan. Jawatankuasa Pemilihan Pusat merumuskan bahawa permasalahan yang berlaku di cabang-cabang tertentu yang bermasalah nyata berpunca daripada gangguan yang dicetuskan oleh orang-orang yang bukan anggota parti untuk memberi gambaran negatif atas keupayaan keadilan mengendalikan pemilihan. Saifuddin menjelaskan 3 daripada 7 mesyuarat pemilihan cabang itu ditangguhkan kerana peti undi dipecahkan, iaitu di Klang, Kapar dan Kuala Langat. Bakinya berpunca dari masalah teknikal. Sehingga kini 159 cabang PKR selesai mengadakan mesyuarat agung dan pemilihan jawatankuasa masing-masing. Manakala 39 cabang lagi akan bermesyuarat menjelang hujung minggu ini. Kastam patahkan cubaan seludup hampir 60,000 karton rokok dengan nilai cukai 5.7 juta ringgit. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu hari ini menepikan hukuman denda RM10,000 yang dikenakan ke atas Datuk Suhaili Abdul Rahman atas pertuduhan kebangkrapan. Hukuman denda itu dikenakan ke atas bekas ahli Parlimen Labuan itu oleh Mahkamah Session Kota Kinabalu pada 10 Mac lalu. Pensuruhjaya Kehakiman Stephen Chong dalam penghakimannya berkata Datuk Suhaili tidak seharusnya didakwa atas pertuduhan itu kerana pengisytiharan muflis ke atasnya adalah tidak sah dan telah dibatalkan. Denda RM10,000 dikenakan ke atas Datuk Suhaili kerana tidak memaklumkan kepada Melayan Banking Berhad mengenai statusnya yang muflis ketika menjadi penjamin kepada syarikat Sharequity Sendirian Berhad pada 3 April 1996. Sharequity telah memohon pinjaman RM110,000 dan kemudahan overdraft bernilai RM50,000 daripada bank berkenaan. Namun pada 9 Mei 1997, status muflis Datuk Suhaili telah dibatalkan. Tuduhan yang selama ini menyeksa hidup saya selama hampir 2 tahun. Dan saya juga ingin memaklumkan di sini bahawa jika ada yang mengatakan bahawa sistem perundangan di Malaysia tidak telus, maka hari ini terbukti bahawa sistem perundangan sangat telus, di mana banyak yang berkeyakinan saya tidak akan menang dalam kes rayuan saya pagi ini, tetapi undang-undang perundangan yang ada di Malaysia sangat telus. Perlu ada fokus bagi meningkatkan komitmen pihak swasta membuat pelaburan jangka panjang untuk mengekalkan pemulihan ekonomi global. Komitmen itu bagaimanapun perlu diimbangi dengan kehendak masyarakat dan pihak keuangan. There is a need to achieve a better balance in the social compact between finance and business on one side and the interests of society on the other. Profit cannot be the sole motivations of enterprise. For while they satisfy the individual shareholder, they may not meet the requirements of society. Tan Sri Muhyiddin Yassin membacakan teks ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak pada Simposium Pasaran Modal Antarabangsa. Dalam pada itu katanya agenda takbir urus global perlu melaksanakan anjakan daripada amalan persaingan negara bagi mempromosikan kerjasama global. Persaingan perlu diurus agar ia tidak berubah menjadi kebebasan kepada semua pihak untuk bersaing hingga menyebabkan negara mengemis daripada jiran. Malaysia perlu memperbanyakkan lagi langkah liberalisasi selain memberi penekanan kepada dasar penswastaan. Syarikat berkaitan kerajaan GLC juga perlu dipecahkan kepada syarikat-syarikat lebih kecil bagi mewujudkan persaingan sihat. Itu nasihat dikongsi pengasas kumpulan Virgin, Sir Richard Branson, bagaimana Malaysia boleh merangsang ekonominya. A lot of your companies were public companies run by the country. I think the more you privatise everything, the better it will be for the country. The more you can break up big companies and turn them into smaller companies competing with each other, the better it will be for the country. Branson yang memiliki harta dianggarkan bernilai $4 bilion Amerika turut mengakui negara barat seharusnya belajar daripada Malaysia dalam perkara tertentu. Beliau berada di Kuala Lumpur sempena Forum Invest Asia 2010 anjuran International Herald Tribune.
Branson dalam pada itu berkata tinjauan pelaburan Malaysia di seberang laut pada masa ini amat menggalakkan. Namun beberapa isu perlu ditangani agar tidak menjejaskan reputasi negara di kalangan pelabur asing. Branson berkata demikian ketika ditanya peserta Forum Invest Asia 2010 mengenai kes mahkamah yang membabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Presiden Majlis Peguam Ragunan Kesavan ketika ditanya mengenai pandangan pengasas kumpulan Virgin itu berkata, Sir Richard Branson hanya seorang peniaga yang datang ke Malaysia. Sehubungan itu, mana-mana pihak tidak sepatutnya terpengaruh dengan pandangan Branson. Sebaliknya, sistem keadilan negara harus bebas dan hakim mesti berani membuat keputusan dengan benar. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA akan melihat potensi menarik masuk pelaburan kumpulan Virgin ke dalam negara. Satu pertemuan akan diadakan bersama pengasas kumpulan Virgin Sir Richard Branson menjelang suku pertama tahun depan bagi mengenal pasti bidang kerjasama. There will be a lot of follow-up actions needed to be done, a lot of negotiations and a lot of discussions. But I'm excited, I'm positive that something could be worked out and something could happen if we manage to convince him that Malaysia is the alternative investment location and in the alternative sectors. Maybank Investment Bank berhad menyasarkan sumbangan perolehan daripada operasi luar negaranya meningkat 50% dalam tempoh 5 tahun lagi. Ia bersandarkan rancangan pengembangan aktiviti perniagaannya untuk menembusi pasaran Indonesia, Singapura dan Hong Kong mulai Jun 2011. For the first phase, definitely these countries. So the second phase will be in those other countries where Maybank is currently operating. Katanya Maybank IB mungkin mengambil alih firma pembrokeran saham di Indonesia. Di Singapura pula, pihaknya akan memohon lesen untuk memulakan operasi di republik itu. Geng Tong Gas semakin mengganas di Alustar. Kastam Negeri Sembilan berjaya mematahkan cubaan menyeludup 59,550 karton rokok putih pelbagai jenama bernilai hampir 1.2 juta ringgit dengan nilai cukai 5.7 juta ringgit dalam 2 serbuan Sabtu lalu. 8 lelaki turut ditahan termasuk 6 anak kapal, bot kargo dan pemandu serta kelindan sebuah lori. Pengarah Kastam Negeri Sembilan, Datuk Zulkifli Yahya berkata, serbuan dilakukan di jeti Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Kuala Linggi, Melaka kira-kira jam 7.15 malam Sabtu lalu. 6 anak kapal sebuah bot kargo dilihat sedang memunggah pakaian terpakai. Namun pemeriksaan lanjut menemui 46,450 karton rokok putih pelbagai jenama dalam bot kargo dan stor jeti. Semua rokok itu bernilai RM929,000. Cukainya dianggar 4.4 juta ringgit. Susulan itu, sebuah lori yang membawa barang seludup itu berjaya ditahan di Plaza Tol Sungai Besi. 13,100 karton rokok putih pelbagai jenama bernilai RM262,000 dengan cukai dianggarkan 1.2 juta ringgit dirampas. Kes disiasat mengikut Akta Kastam 1967. Geng Tong Gas yang dipercayai terbabit dalam beberapa kes rompak di sekitar Alustar terus mengganas. Mangsa terbaru, seorang kontraktor di Kampung Gelam yang kerugian RM45,000 turut dilarikan selaras napam patah. Jam 3 pagi ketika keluarga kontraktor berkenaan bersama isteri dan 2 anaknya lena tidur. 2 penjenayah memasuki kawasan rumah selepas memotong pagar menggunakan pemotong dawai. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah mengikut pintu belakang dengan mengumpil tingkap dapur. Tong gas digunakan untuk memecah pintu bilik tidur utama. Keempat-empat mangsa diikat kaki dan tangan dengan dawai ampayan dan wayar seterika, manakala mulut mereka diikat dengan kain. Selepas menggeledah bilik tidur, perompak terbabit melarikan barang kemas bernilai RM45,000 dan wang tunai RM1,500. Penjenayah memecah pintu bilik utama saya, terus meluru dengan pantas meluru ke atas katil dan memukul saya dulu, terus mengikat kaki dan tangan saya
serta mengacukan pisau. Rantai tangan dia rentak, rantai ni akak buang lah. Buang bagi kat dia. Kalau tidak kita teruk. Kedua-dua penjenayah dipercayai warga Indonesia berdasarkan pertuturan mereka. Mangsa membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Kota Star. Kumpulan The New Straits Times Press Malaysia Berhad NSTP selesai menaik taraf dan melancarkan semula wajah baru 15 daripada 16 cawangannya di seluruh negara. Terbaru pelancaran semula cawangan ke-14 di Kuala Terengganu dan cawangan ke-15 di Kota Baru. Manakala imej baru cawangan Melaka pula akan dilancarkan Jumaat ini. Cawangan NSTP Kuala Terengganu dilancarkan semula pagi tadi oleh Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Datuk Anthony Firdaus Bujang. Lokasinya di Jalan Pejabat agak strategik kerana berhampiran kompleks pejabat kerajaan dan pusat tumpuan ramai. Pekerja menyambut baiklah dan kerja dengan suasana yang lebih selesa, dan saya rasa produktiviti mereka akan lebih meningkat selepas ni dan boleh mencapai apa yang diharapkan oleh syarikat lah. Pasukan pengurusan dah beri yang sebaiknya kepada kaki tangan, maka inilah masa kita sebagai kaki tangan untuk berusaha sesungguhnya untuk memastikan berita-berita yang dihasilkan lebih berkualiti dan cemerlang. Manakala imej baru cawangan Kota Baru Kelantan di Jalan Teleport ini pula dilancarkan Datuk Anthony petang tadi. Menerusi program naik taraf ini, semua cawangan NSTP kini menyediakan ruang pejabat yang lebih luas dan selesa untuk kaki tangannya. Pembangunan dan naik taraf perkampungan tradisional Laksmana Hang Tuah di Kampung Duyung Melaka bakal menjadi satu lagi tarikan pelancongan di negeri itu. Cadangan terbaru itu membabitkan kerja menaik taraf Sungai Duyung dan rumah tradisional. Kita kena buat projek-projek pelancongan yang besar supaya dapat menarik pelancong yang dalam jumlah yang ramai dan juga produk kita berkualiti. Macam Sungai Melaka, bunyi besar 310 juta, tapi kita boleh menarik tahun lepas 750,000 orang masuk bot Melaka River Cruise. Tahun ini melepasi 1 juta orang, dan ini satu peningkatan baru. Pembangunan perkampungan tradisional Hang Tuah membabitkan kos kira-kira 135 juta ringgit, merangkumi kawasan terletaknya perigi Hang Tuah di Duyung Melaka seluas 24.6 hektar. Ia bakal dibentangkan pada RMK 10. Cuba buktikan bukan semua Yahudi bersekongkol dengan Zionis, aktivis Yahudi terajui misi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Juga tapak Pasaraya Jaya runtuh, pengarah syarikat pembinaan didakwa. Sehari selepas ditegur pihak pentadbiran Universiti Al-Azhar, pemimpin tertinggi Kristian Koptik Mesir memohon maaf atas kenyataan padrinya mempertikai kesahihan dan ketulinan kitab suci Al-Quran. Berdebat mengenai kepercayaan agama adalah sesuatu yang mengundang padah. Sekurang-kurangnya itu yang cuba digambarkan Pop Shenouda III. Beliau sehubungan itu memohon maaf kerana menyinggung perasaan seluruh umat Islam. Bishop Bisher mendakwa ada ayat baru dalam Al-Quran yang dimasukkan selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW oleh pengganti baginda. Yang dipertikaikan Bisher soal ayat membabitkan Nabi Isa AS disalib. Tuduhan Bisher dibuat ketika ketegangan antara umat Islam Mesir dan kelompok minoriti Kristian Koptik semakin meningkat berikutan isu seperti pembinaan gereja baru dan pertelagahan mengenai pertukaran agama. Misi bantuan kemanusiaan ke Gaza diteruskan lagi kali ini diterajui oleh aktivis Yahudi dari Israel, Jerman dan Amerika Syarikat. Bot Swan Y2 berlepas dari bandar pelabuhan Famagusta, utara Cyprus, menghala ke semenanjung Gaza bagi memecah sekatan rejim Zionis. Penganjur misi kali ini berhasrat menukar nama bot berkenaan kepada Irene
apabila ianya sampai ke perairan terbuka. Irene membawa 9 sukarelawan dan anak kapal. Matlamat misi bagi menunjukkan bukan semua puak Yahudi menyokong dasar rejim Zionis ke atas rakyat Palestin. Misi membawa kelengkapan perubatan, enjin untuk bot nelayan dan buku untuk diedarkan kepada penduduk Gaza. Di Baitul Maqdis, jurucakap Kementerian Luar Israel, Andy David berkata, misi bantuan Irene ke Gaza itu dianggap sebagai gurauan provokasi yang tidak kelakar. Pegawai Hamas Yusuf Rizka pula berkata mereka memandang positif setiap langkah dan cubaan bagi memecahkan kepungan ke atas Gaza. I think evil must be resisted. This is not a destiny to keep on killing each other. And the only way to go on and move out of this endless cycle of violence is simply by talking. I really hope that my squadron, my former squadron, where I flew until 7 years ago, the same squadron that dropped the commando, the pirates that killed the people on the Mavi Marmara, will refuse to participate this time. I hope they are not going to say yes to these illegal orders, and they will listen to their heart and think twice before they obey this illegal order to enforce this illegal blockade. The world is in danger. Not only we, not only the Palestinians, the whole world is in danger if we should continue to make war or to believe that only by war we can save ourselves. We must save the earth. Perdamaian atau penempatan haram Yahudi, itu pula kata dua Presiden Palestin Mahmud Abbas kepada Israel. Syarat itu dikemukakan Abbas dalam pertemuan dengan penulis dan intelek Yahudi di Paris. Abbas sebelum ini mengancam untuk keluar dari meja rundingan jika penempatan haram Yahudi diteruskan setelah tempoh pembekuan sebahagian daripadanya sejak 10 bulan lalu tamat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pula berkeras tidak akan melanjutkan tempoh pembekuan itu. Abbas dijadual bertemu dengan rakan sejawatannya dari Perancis, Nicolas Sarkozy dan Perdana Menteri François Fillon hari ini. Pertemuan bagi memberi taklimat berhubung rundingan damai Asia Barat dengan Israel. Palestin memohon agar mesyuarat Liga Arab diadakan di Kahirah, Mesir 4 Oktober ini. Mesyuarat bagi mendapatkan pandangan rakan Arab serantau terhadap perkembangan rundingan damai dengan Israel. 3 maut sementara 50 lain cedera apabila sebuah bas penumpang Iran terbalik di tenggara Turki. Kanak-kanak dan wanita antara yang cedera. Nahas berlaku di wilayah Saint Yurfa, berhampiran sempadan Syria. Ketika nahas bas malang itu dalam perjalanan dari Iran ke Syria, pasukan penyelamat bertungkus lumus membebaskan mangsa yang terperangkap dalam bangkai bas yang remuk teruk. Punca nahas masih disiasat. Datuk Lee Chong Wei dapat tonik peribadi menjelang Sukan Commonwealth. Juara Olimpik Lin Dan tewas di Tokyo dalam sukan badminton, tetapi di Kuala Lumpur jago pimpang wanita China teruskan penguasaan laporan sukan sebentar nanti. Salam sejahtera. Masih banyak keresahan buat atlet Malaysia menjelang Sukan Commonwealth ke-19 di New Delhi, India. Kumpulan pertama atlet negara daripada pasukan bowling padang dikatakan belum dapat menyesuaikan diri sepenuhnya sejak tiba di New Delhi 2 hari lalu.
Kebimbangan bukan sahaja mengenai isu keselamatan dan kesihatan, malah kontingen awal negara di sana juga masih berdepan dengan masalah akreditasi atau pendaftaran atlet dan pegawai. Ini beberapa gambar kiriman email Majlis Sukan Negara MSN menceritakan sedikit sebanyak kebimbangan pegawai Malaysia mengenai kedudukan awal atlet negara di New Delhi. Skuad bowling Padang juga belum memasuki perkampungan sukan kerana setakat ini hanya 3 apartmen untuk kontingen Malaysia sudah boleh diduduki. Skuad bowling Padang masih menginap di sebuah hotel kerana belum dibenarkan memasuki kampung sukan. Pejabat pentadbiran kontingen Malaysia juga dikatakan masih kotor. Pegawai MSN bimbang keadaan mungkin lebih kelam kabut apabila delegasi utama negara di New Delhi Khamis ini menjelang upacara pembukaan Ahad ini. Datuk Lee Chong Wei selamat pulang ke Ibu Negara petang tadi membawa gelaran berprestij juara Super Series terbuka Jepun 2010. Kemenangan Rubber Games ke atas juara dunia 3 kali Lin Dan semalam pastinya menyuntik semangat baru buat Chong Wei. Biarpun terlalu awal, namun setidak-tidaknya Chong Wei membuktikan kepada dirinya sendiri bahawa dia masih mampu menjadi sandaran pingat Malaysia pada Sukan Olimpik London 2 tahun dari sekarang. Kali ini Lin Dan berjaya dijinakkan Chong Wei dengan aksi bertenaga yang disifatkan sebagai pertembungan berkualiti tinggi selama 81 minit di Tokyo semalam. Yang penting buat Datuk Chong Wei ialah mengekalkan tahap fizikal dan mentalnya kerana Lin Dan akan tetap dianggap seteru utama setahun 2 lagi. Persiapan skuad hoki kebangsaan ke Sukan Commonwealth diteruskan siang tadi dengan aksi ujian menentang New Zealand, pasukan sama yang menafikan peluang Malaysia ke Piala Dunia Mac lalu. Begitupun aksi awal terencat apabila terpaksa dihentikan ketika aksi memasuki minit ke-10 kerana hujan lebat. Bersambung aksi pantas disajikan dengan permainan seimbang, begitupun tiada gol pada separuh masa pertama. 2 minit babak kedua bersambung, Muhammad Amin Rahim memanfaatkan pukulan sudut penalti untuk membuka tirai jaringan Malaysia. 10 minit kemudian, Amin sekali lagi tajam pada situasi pukulan sudut untuk memberikan gol kedua. Begitupun New Zealand kini di ranking ke-6 dunia meningkatkan asakan dan hasilnya 2 gol Padang secara berturut dihasilkan bermula minit ke-64 oleh Hugo Inglis. Diikuti gol penyamaan Nick Wilson 2 minit kemudian untuk membolehkan perlawanan pertama berakhir dengan keputusan seridu sama. Perlawanan kedua akan berlangsung jam 5 petang esok juga di Stadium Hoki Tun Razak. Juga di Kuala Lumpur, pemain Cina terus menyerlah dalam satu lagi sukan tradisi negara tembok besar pingpong. Cina tiada tandingan apabila jago mereka Guo Yan meneruskan penguasaan dalam kejohanan Piala Dunia Wanita yang berakhir malam semalam di Stadium Badminton Kuala Lumpur. Selaku pemain ranking ke-3 dunia, Guo Yan nyata sukar dicabar Jiang Huajun ranking ke-11 dunia dari Hong Kong. Permainan agresif Yan membolehkan dia selesa mendahului 3-0, menang mudah 11-9, 11-6, 11-4. Set keempat barulah Yan melepaskan satu mata buat Huajun meraih kemenangan 11-9. Namun pada set terakhir, Yan unggul menang 11-9 untuk keputusan penuh 4-1, kejuaraan kedua buatnya sejak 2006. Selaku juara, Yan membawa pulang piala dan wang tunai $45,000 Amerika serta meneruskan dominasi China dalam kejohanan ini sejak 1996. Tempat ketiga juga milik China selepas Guo Yue turut menumpaskan seorang lagi wakil Hong Kong, Tie Yana, juga dengan keputusan 4-1, 11-9, 11-6, 11-7, 9-11, 11-9. Tenis ATP Terbuka Malaysia 2010, juara bertahan Nikolai Davydenko dan pilihan utama Robin Soderling antara nama besar yang tiba di Ibu Negara hari ini. Namun di sebalik persediaan menjelang perlawanan pertama esok, 2 pemain pilihan itu sempat meluangkan masa untuk bersiar-siar di Kuala Lumpur. Lokasi pilihan Taman Burung Kuala Lumpur di Taman Tasik Perdana dan 2 pemain yang dimaksudkan ialah pemain Rusia Mikhail Yuzny dan pemain ranking ke-18 dunia Marcos Baghdatis. Tangkas di gelanggang, kedua-dua pemain bagaimanapun jelas mempunyai perwatakan berbeza. Masing-masing agak kurang berani ketika berdepan dengan burung. This year, I'm happy to be back and I'm fitter than last year. I have more confidence than last year. I'm playing better than last year, so why not? I think I can play better. Jika percaturan tepat, Baghdatis mungkin bertemu Yuzny pada peringkat suku akhir. Namun Baghdatis perlu melepasi laluan sukar esok depan pemain Jepun sedang meningkat Kei Nishikori. Di Stadium Putra Bukit Jalil pula persingan pertama bermula hari ini. Tumpuan sudah pasti kepada pemain negara Siu Ming yang layak menerusi tiket wildcard selepas menarikan diri jago Australia Leighton Hewitt yang cedera. Yu Ming berdepan bekas pemain remaja nombor 1 dunia Yuki Bambri dari India. Perlawanan mereka sedang berlangsung ketika ini.
Sementara itu, perlawanan pembukaan pusingan pertama siang tadi menemukan pemain Poland Michal Przyczny dan Santiago Gilardo dari Colombia. Aksi kedua-dua pemain nyata sengit dengan masing-masing mengutip mata satu persatu sebelum kemenangan tie break 7-6 memihak Gilardo. Seperti hilang arah persembahan Przyczny pada set kedua terus merosot, kesempatan digunakan sepenuhnya Gilardo untuk menguasai set kedua dengan kemenangan 6-1 dalam masa 1 jam 41 minit. Ke bola sepak Piala Malaysia, perlawanan tertunda di antara pasukan Pahang dan Kuala Lumpur minggu lalu bersambung di Stadium Kuala Lumpur Ceras malam semalam. Nyata, Tuah menyelbahi Pahang yang kenduri gol menundukkan Kuala Lumpur 5-2. Kenduri gol Pahang bermula dengan jaringan pertama pada minit ke-29 menerusi rembatan Muhammad Fazli Baharudin sebelum menggandakan kedudukan hasil tandukan Muhammad Fauzi Roslan minit ke-45. Bersambung separuh masa kedua, R. Kartigesu melebarkan jurang minit ke-63. Namun Kuala Lumpur merapatkan kedudukan menerusi Muhammad Badrul Hisham dan Ahmad Hazwan Bakri minit ke-64 dan ke-67. Pahang mengembalikan kelebihan menambah 2 lagi gol pada minit ke-70 dan 84 hasil rembatan Muhammad Saiful Nizam Miswan dan Famirul Ashraf Sayuti. Bola sepak La Liga Spanyol, tumpuan memang banyak kepada misi Real Madrid untuk merampas kejuaraan dari Barcelona. Pun begitu, Valencia tidak rela dipandang remeh musim ini. Selepas 5 perlawanan, Valencia mengisi tangga teratas setelah menumpaskan Gijón 2-0. Aksi di tempat lawan menentang Sporting Gijón tidak menghalang persembahan kemas Valencia. Ketajaman Valencia mula dipamer pada minit ke-7 apabila Mehmet Topal menanduk masuk sepakan penjuru Manuel Fernandes. Tuan rumah Gijón terus tertekan apabila Valencia memastikan kemenangan 2-0 antara menarik Juan Mata, mudah ditolak masuk Roberto Soldado. Sementara itu, aksi Real Madrid masih belum meyakinkan walaupun belum tumpas selepas 5 perlawanan. Real terpaksa akur dengan satu lagi keputusan seri apabila diikat 0-0 oleh Levante. Real kini dipintas Barcelona yang naik ke tangga kedua La Liga setelah menumpaskan Athletic Bilbao 3-1. Tuan rumah mula terdesak apabila Fernando Amorebieta dibuang padang kerana mengkasari Andres Iniesta. Babak pertama, Sedu Keita membuka jaringan Barcelona sebelum David Xavi menjadikan kedudukan 2-0 pada minit ke-74. Lewat permainan, penyerang Barcelona David Villa dilayangkan kad merah kerana menolak pemain lawan. Bilbao sempat merapatkan jurang melalui Igor Gabilondo pada minit ke-90, namun Barca tetap gah dengan kemenangan 3-1 hasil jaringan Sergio Busquets pada masa tambahan. Beralih ke Formula 1, kejayaan Fernando Alonso pada perlumbaan malam Grand Prix Singapura menghangatkan lagi saingan untuk bergelar juara dunia. Pelumba Ferrari, Alonso sendiri antara yang masih berpeluang untuk merampas gelaran Jenson Button setelah dia mengatasi saingan sengit 2 pemandu pasukan Red Bull di Singapura. Grand Prix Singapura menyaksikan 5 pesaing utama kejuaraan dunia mengisi 5 petak utama. Permulaan kemas Fernando Alonso dari petak pertama berjaya dikekalkan pada sepanjang perlumbaan. Sebaliknya, pemandu McLaren Lewis Hamilton yang tersingkir awal di Monza sekali lagi terbabas ketika cuba memintas Mark Webber pada pusingan ke-39. Alonso meneruskan kelebihannya ke atas Sebastian Vettel yang bekerja keras cuba memintas pada 2 pusingan terakhir. Kejuaraan GP Singapura sah milik Alonso dengan catatan 1 jam 57 minit 53.579 saat. Sekaligus, pemandu rally Spanyol itu naik ke tangga kedua pungutan mata keseluruhan untuk kejuaraan dunia 2010. Tinggal baki 4 perlumbaan musim ini, Webber masih mendahului dengan jurang yang agak tipis. Turut dicabar Hamilton, Vettel dan Button untuk kejuaraan dunia. Meneruskan paparan sukan rangkuman antarabangsa, kejohanan motocross antara negara FIM, tuan rumah Amerika Syarikat berjaya membawa gelaran juara buat kali ke-6 berturut-turut. Beraksi dalam 2 kelas MX1 dan MX2, 2 penunggang Amerika Ryan Dungey dan Andrew Short menamatkan cabaran dengan posisi 1-2 di aksi final. Begitupun malang buat pencabar dari Jerman Max Nagel yang terjatuh sekaligus gagal meneruskan cabaran. Masih di Amerika Syarikat, siri lumba kereta NASCAR di Delaware, perlumbaan 400 pusingan di litar speedway antarabangsa Dover ini menyaksikan beberapa insiden malang menimpa para pelumba. Ini memberi ruang buat pelumba Chevrolet Jamie Johnson pertama melepasi garisan penamat, manakala rakan sepasukan yang juga bekas pelumba Formula 1 Juan Pablo Montoya sekadar di tempat ke-14. $4 juta Amerika. Kembali ke sukan tempatan, pusingan ke-7 Capri Petronas AM menyaksikan tumpuan terarah kepada kategori 130cc. Hafiz Syahrin muncul juara buat kali kedua berturut-turut. Berlangsung di kompleks sukan Hang Jebat, Hafiz
yang memulakan perlumbaan dari petak utama berjaya mengekang cabaran Zamri Barber pertama melepasi garisan penamat. Kategori 150 menyaksikan juara milik Ramdan Rosli dari pasukan Petronas Yamaha Sprinter AM, manakala penunggang motor Yamaha YY Pang adik Rosli mencatat kemenangan kelima musim ini dalam Wira EPG. Pusingan seterusnya di Pekan Pahang 23 Oktober depan. Dengan itu sekian laporan sukan malam ini. Teruskan dengan Buletin Utama Sarawak dan selamat malam. Bertemu kembali. Susulan runtuhan di tapak bangunan Pasaraya Jaya di Seksyen 14 Petaling Jaya yang mengorbankan 7 pekerja binaan 28 Mei tahun lalu. Pengarah syarikat pembinaan CW Yap Sdn Bhd, Yap Chun Wai, didakwa di Mahkamah Seksyen Petaling Jaya kerana gagal memastikan keselamatan pekerja terbabit. Yap, 54 tahun, bagaimanapun tidak mengaku salah. Rabu lalu, 2 syarikat pembinaan dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Berasingan kerana kegagalan memastikan keselamatan pekerja binaan. Berikutan itu, Yap dan Jason Hee Kok Hing dari Lian Hub Earthwork and Construction Sdn Bhd tampil ke mahkamah bagi mewakili 2 syarikat berkenaan. Tiga sahabat dibicarakan atas tuduhan memiliki dadah seberat 36.38 gram. Di akhir perbicaraan, seorang dihukum, seorang ditahan semula dan seorang lagi dibebaskan. Yang dihukum terpaksa merengkuk di penjara 12 tahun dan 10 sebatan. Zulaili Barhaman, 31 tahun, didakwa bersama Ramli Kadir, 41 dan Zohari Hassan, 50. Mereka ditahan di tempat letak kereta Arcades Buah di Jalan Besar, Kuantan jam 5.30 petang pada 31 Januari 2010. Ketiga-tiganya didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Pendakwa raya meminda pertuduhan terhadap Zulaili selepas dia mengaku memiliki dadah berkenaan. Tuduhan terhadap Ramli dan Zohari ditarik. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuantan, Datuk Akhtar Tahir, kemudian menjatuhkan hukuman terhadap Zulaili mengikut Seksyen 12 Akta Dadah Berbahaya yang dibaca bersama Akta 234 Pindaan 1998. Sebaik dibebaskan oleh mahkamah, Zohari ditahan semula polis mengikut Akta Langkah-Langkah Pencegahan Khas. Ketaksuban meraih kuasa hingga sanggup mencemar imej negara, perosak kestabilan yang dibina sekian lama. Liza? Mengakhiri berita utama, spesies baru angelfish bersinar dalam gelap yang dihasilkan melalui kejuruteraan genetik. Salam hormat. Selamat malam dan Assalamualaikum.